Baik, pada muka surat 549, surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, ayat yang kedua kita nak masuk pada malam ini. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu law takfurun. Terjemahan, jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh yang membahayakan kamu. Mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan, serta mereka suka seandainya kamu juga menjadi kafir seperti mereka. Baik. Jika mereka menguasai engkau, maka mereka akan menjadikan engkau itu sebagai musuh. Baik. Yathqafukum, lihat pada perkataan ini, asal perkataannya ialah thaqafa. Baik, thaqafa maksud dia kuasai. Thaqafa maksud dia tangkap. Baik. Maka Allah lanjutkan pada ayat yang kedua ini. Setelah ayat pertama, Allah menegur kesalahan dan memberitahu apa yang sepatutnya seorang Muslim itu lakukan terhadap musuh Allah dan juga musuh dia, iaitu jangan menjadikan mereka sebagai teman karib. Baik. In yathqafukum, Allah kata, mereka yang kamu lemparkan berita, informasi, rahsia kerana kasih sayang kamu dengan mereka ataupun hubungan baik kamu dengan mereka, mereka itu jika mereka dapat menguasai kamu ataupun dapat menangkap kamu, maka apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan melayan kamu sebagai musuh. Sedangkan kamu melayan dia sebagai orang yang kamu sayang, orang yang kamu ada hubungan baik dengan dia. Tapi Allah bagi tahu mereka tu yang kamu sayang sangat tu, yang kamu nak jaga, yang kamu bimbang berlaku sesuatu yang buruk itu, kalau mereka dapat kuasai kamu atau mereka dapat tangkap kamu, apa yang mereka lakukan? Mereka akan treat ataupun layan kamu sebagai musuh. Itu yang kalau dalam peribahasa kita dinamakan apa? Bagai melepaskan anjing yang tersepit. Itu satu perumpamaan yang sangat tepat untuk menggambarkan sikap orang kafir ini, yang kita boya-ya nak ambil berat tentang dia, kita sayang dia, kan? Tapi sebenarnya mereka itu kalau ada peluang nak tangkap kita atau kuasai, mereka akan kalau mereka menjajah negara kita ke, mereka dapat tangkap kita ke, mereka tak buat sebagaimana kita buat mereka. Mereka tak layan kita macam mana kita melayan mereka, tapi mereka akan melayan kita seperti seorang musuh. Itu yang peribahasa itu menyebutkan sebagai bagai melepaskan anjing yang tersepit. Sangat tepat. Kerana apa? Kerana Allah nak, dalam konteks ayat ini, Allah nak orang beriman sedar bahawa orang kafir ataupun orang musyrik itu, walaupun mereka pada luarannya baik dengan kamu, tetapi jauh di sudut hati dia, di dalam itu, dia sangat tidak suka kamu berada di dalam agama yang sedang kamu berada. Senang cerita, dia tak suka kamu menjadi seorang Muslim. Maka jika mereka dapat menguasai kamu, menguasai negara ke, mereka akan berusaha untuk menjadikan kamu orang kafir. Dan itu yang mereka lakukan dulu, kan? Mereka
orang kafir ni dia kuasai dengan dia menguasai negara, kan. Lepas tu dah merdeka dan sebagainya, mereka memikirkan bagaimana cara nak menguasai orang Islam ini, nak menguasai negara dari segi fizikal dan melalui peperangan maksudnya, dah tak boleh, kan. Jadi mereka fikir macam mana cara nak menguasai orang Islam ini. Maka mereka membuat satu peperangan baru, kan. Tidaklah baru pun, peperangan ni dah lama sangat pun bermula, iaitu mereka berperang dengan apa? Ghazwatul Fikr, peperangan fikiran ataupun ideologi. Lalu mereka menguasai orang Islam dengan ideologi mereka, kan. Sehingga kan sebuah negara Islam itu tidak ada identiti yang 100% Islam. Dia mesti macam nak jadi Islam tapi macam tak jadi Islam. Dia macam nak campur yang barat, yang konon dirasakan moden itu dan up to date itu, dengan nak campurkan dengan yang Islamnya, sebab majoriti dalam negara adalah Islam. Maka ideologi inilah yang orang kafir itu berikan kepada orang Islam sejak daripada dulu sehinggalah sekarang. Memberikan ideologi yang bermacam, mencampur adukkan dalam urusan, hatta dalam urusan agama kita pun mereka mencampur adukkan dengan berbagai perkara, kan. Sehingga dalam ada apa? Timbulnya apa? Pluralisme, liberalisme. Itu semua ideologi yang dimasukkan untuk membuatkan umat Islam ini keliru, kan. Kita tidak pernah memaksa orang Islam untuk masuk Islam, kan. Kerana itu pun tegas Allah nyatakan bahawa la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Yang ni maksudnya tidak ada paksaan untuk menyuruh orang bukan Islam masuk ke dalam agama. Kita tidak pernah memaksa orang bukan Islam untuk menerima Islam. Tetapi mereka bersungguh-sungguh untuk masuk di dalam urusan orang Islam, nak biarkan orang Islam ini keluar. Mereka masuk dengan namanya apa? Mereka masuk dengan namanya kebebasan bersuara. Mereka masuk dengan namanya kebebasan berfikir, kebebasan memberikan pendapat, kan. Mereka masuk dengan dare to be different, kan. Mereka mencuba dengan sangat banyak ideologi untuk membuatkan umat Islam ini keliru, kan. Kerana nak tetap berada mengamalkan agama Islam ini memanglah susah, kan. Kita ada kerana nafsu yang di dalam ini sentiasa menyuruh untuk melakukan yang sebaliknya. Syaitan yang sentiasa berusaha siang dan malam dari kalangan jin dan juga manusia juga berusaha untuk menjauhkan daripada kebenaran. Dicampur pula dengan ideologi yang pelbagai yang dinampakkan sebagai baik, kan. Apa salahnya kalau yang bukan Islam untuk nak keluar Islam, kan. Dan pelbagai lagi perkara yang mereka mencampur adukkan di dalam urusan kita, yang tidak sepatutnya mereka itu melakukannya. Tetapi itulah cara mereka nak menguasai orang Islam. Dan sekarang ini, pada zaman yang kira yang sekarang inilah, dalam keadaan kita yang sekarang, kita lihat pada anak-anak muda kita, pada anak-anak kita, dengan banyak bermacam-macamnya perkara yang muncul di media sosial itu, mereka masuk dengan antaranya apa? Challenge, kan. Challenge ni lah, kan. Kononnya nak buat macam-macam lah. Kalau buat ni kira hebat lah, kira up to date lah, kan. Kalau buat challenge ni semua, kan. Sehingga ada challenge yang kalau sekarang ni kita nak melihat seorang perempuan muslimah menari itu umpama dah perkara yang biasa dah, kan. Dan dengan adanya macam TikTok sekarang ni, dah biasa dah kalau nak tengok perempuan menari bertudung, dah tak ada segan silu dah, baik daripada yang muda, daripada budak-budak sampailah umur yang menengah, sampai yang remaja, sampai yang dewasa, bahkan sampai yang dah tua pun, kan, tidak segan silu, kan. Mereka masuk dengan pelbagai cara. Untuk apa? Yathqafukum, untuk menguasai kamu. Kerana mereka ini sentiasa menganggap kamu sebagai musuh.
Tidak pernah sekali mereka menganggap kamu sebagai kawan, teman karib. Walaupun pada luarannya bermulut manis, bermuka manis dengan senyuman, tetapi mereka ini yathqafukum, nak sangat menguasai kamu, kerana mereka menganggap kamu sebagai musuh. Itu konteks ayat ini. Allah nak beritahu mengenai musyrikin Mekah itu, perumpamaannya seperti melepaskan anjing yang tersepit, yang jika kamu bantu mereka, nanti bila mereka dapat menguasai kamu, mereka akan melayan kamu seperti musuh, tidak sebagaimana kamu melayan mereka. Maka kita nak lihat pula pada konteks diri kita, kan? Kita nak lihat pada konteks diri kita. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat yang terlampau banyak, terlalu banyak, sehingga kalau kita nak kira satu persatu sudah pasti kita tidak akan mampu. Walaupun kita semua bekerjasama untuk list down nikmat yang Allah beri kepada kita, dan kita mengambil sepanjang umur kita ni untuk menulis segala nikmat yang Allah beri kepada kita, la tuhsuha, tidak akan dapat kamu nak menulis satu persatu setiap nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu. Tetapi kita setelah mendapat nikmat yang Allah berikan, tak tahulah berapa bilion nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, bagaimana reaksi kita terhadap Allah Azza wa Jalla? Adakah kita juga seperti melepaskan anjing yang tersepit? Dengan nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita, Allah telah limpahkan kepada kita nikmat, bagaimana reaksi kita terhadap Allah? Adakah kita membalas balik nikmat yang Allah berikan itu dengan menjadi hamba yang taat, dengan mengabdikan diri kepadanya, dengan menggunakan nikmat itu untuk mencari hari akhirat? Atau adakah kita sama dengan yang kita umpamakan seperti bagai melepaskan anjing yang tersepit, yang tidak tahu hendak mengenang budi orang yang telah membantunya?